Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syafril Izham bin Muhammad Aminuddin, nombor matriks 268647. Kami dari kumpulan bagi tugasan kemahiran perundingan dan tawar-menawar ini akan mengupas isu berkaitan dengan isu pertindihan wilayah dan hubungan Indonesia-Malaysia pada era pentadbiran Susilo Bambang Yudhoyono, atau nama ringkasan yang kami akan beri sebentar lagi adalah SBY. Seterusnya dijemput rakan saya untuk perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ramzi bin Aris, nombor matrik 268623. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Nabil Binzi, nombor matrik 267495. Untuk isu pertindihan wilayah dan hubungan Indonesia-Malaysia ini pada era zaman SBY, pada zaman pemerintahan SBY, hubungan Indonesia-Malaysia berdepan cabaran terutamanya berkaitan dengan isu serantau yang mencetuskan ketegangan diplomatik. Antara isu utama ialah tuntutan terhadap kawasan sekitar Ambalat di Laut Sulawesi yang mencetus pertikaian antara Indonesia dan Malaysia berhubung hak penerokaan sumber asli khususnya minyak dan gas. Isu lain berkaitan dengan pertikaian sempadan maritim Natuna yang telah meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, terutamanya mengenai hak penerokaan gas dan minyak. And then walaupun terjadi konflik wilayah, hubungan ekonomi terus berkembang dengan kerjasama ekonomi melibatkan perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara. SBY cuba mengukuhkan kerjasama keselamatan melalui dialog dan diplomasi mencari penyelesaian yang saling menguntungkan walaupun menghadapi cabaran serantau. Kedua-dua negara menunjukkan hasrat untuk memperdalamkan kerjasama serantau dan mengekalkan kestabilan dengan peningkatan dialog antara pentadbiran SBY dan Malaysia sebagai asas untuk membina kepercayaan dan mereda ketegangan sambil mengutamakan kerjasama ekonomi dan keselamatan yang saling menguntungkan. Untuk strategi pendekatan kerajaan di dalam perundingan dan tawar-menawar isu tersebut adalah, yang pertama, antara strategi utama yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani isu ini ialah wilayah dengan Indonesia semasa pentadbiran SBY adalah melalui pendekatan diplomatik yang menekankan rundingan sebagai alat utama penyelesaian. Yang kedua pula, Malaysia terlibat secara aktif dalam dialog terbuka dengan Indonesia, terutamanya dalam pertemuan dua hala berprofil tinggi antara pemimpin kedua-dua negara. Yang ketiga, pendekatan ini bukan sahaja menanangi isu konkret seperti tuntutan serantau di sekitar Ambalat dan Natuna, tetapi juga bertujuan untuk memupuk kepercayaan jangka panjang dan persefahaman bersama. And then yang keempat, komitmen Malaysia terhadap diplomasi yang mengutamakan keselamatan, kestabilan dan pembangunan di Asia Tenggara tercermin dalam strategi ini. And then yang kelima atau yang terakhir, dengan melihat isu luar negara sebagai peluang untuk mengukuhkan hubungan yang lebih seluas, Malaysia berusaha untuk mencapai penyelesaian yang berkekalan dan mengurangkan potensi berlakunya konflik. Itu dari saya. Saya serah kepada Encik Ramzi untuk poin yang seterusnya. Terima kasih Encik Hafizan. Saya teruskan dengan next, iaitu teori yang boleh dihubung kaitkan dengan strategi kerajaan. Yang pertama, strategi kerajaan Malaysia dalam menangani pertikaian wilayah dengan Indonesia semasa pentadbiran SBY adalah selari dengan beberapa teori hubungan antarabangsa.
Penekanan terhadap diplomasi maritim mencerminkan prinsip perundingan antarabangsa dengan tumpuan kepada dialog terbuka dan kerjasama untuk menyelesaikan perbezaan. Pendekatan realistik mengiktiraf kesedaran Malaysia tentang persaingan kepentingan di sempadan maritim dan potensi konflik ke atas sumber asli menunjukkan tindak balas pragmatik terhadap dinamik kompleks hubungan antarabangsa. Di samping itu, dari perspektif teori keselamatan kerjasama serantau, Malaysia berusaha membina asas kerjasama yang kukuh dengan Indonesia, bukan sahaja untuk menyelesaikan konflik serantau tetapi juga untuk menggalakkan keselamatan dan kestabilan di rantau ini melalui kerjasama diplomatik. Naik Hafizan. Okey, hasil yang diperolehi daripada isu perundingan tersebut adalah apa yang kita dapat simpulkan, hasil rundingan berhubung isu pertindihan wilayah di antara Malaysia dan Indonesia pada era Presiden SBY menggambarkan kerumitan dan cabaran dalam hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Faktor-faktor seperti berakhirnya Perang Dingin, perubahan politik di Indonesia selepas kejatuhan Soeharto dan kebebasan media yang semakin meningkat memainkan peranan penting. Walaupun terdapat isu sensitif seperti ambalat dan pertikaian wilayah yang bertindih, kedua-dua negara berjaya menangani situasi ini tanpa mencetuskan konflik besar. Kurangnya penerimaan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa di kalangan rakyat Indonesia dan perubahan politik yang tidak stabil menyumbang kepada hasil rundingan yang kompleks. Kesimpulannya, hasil rundingan menunjukkan kepentingan diplomasi dan dialog dalam mengekalkan kestabilan di rantau Asia Tenggara, walaupun berdepan cabaran dan perubahan yang ketara. Okay, next, Cik Izan. Okey, asalnya Encik Syafril untuk pencabaran dan halangan untuk isu ini. Terima kasih kepada Cik Ramzi dan juga Cik Hafizan. Okay, seterusnya saya akan mengupas berkaitan dengan cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Malaysia dalam isu perundingan tersebut seperti yang telah dikupas oleh Cik Ramzi dan Cik Hafizan. Okey. Malaysia memang menghadapi sejumlah cabaran dan halangan yang kompleks dalam isu perundingan berkaitan pertindihan wilayah dengan Indonesia pada era pentadbiran Presiden SBY ini. Okey, kami dapat mendapati ada 4 cabaran yang dihadapi. Okay, yang pertama adalah ketidakketentuan politik di Indonesia selepas kejatuhan Presiden Soeharto. Okay, yang seterusnya adalah penglibatan media yang bersifat provokatif dan sensitif daripada kedua-dua belah pihak menjadi penghalang dalam mencapai penyelesaian yang baik. Ketiga, aspek perundangan dan keselamatan mungkin menjadi halangan bagi Malaysia. Keempat, kekurangan data dan juga maklumat yang mencukupi yang berkaitan dengan kawasan yang dipertikaikan boleh menjadi halangan. Okay, dalam hadapi cabaran dan halangan ni, Malaysia perlu menjalankan diplomasi yang bijaksana, berfokus pada dialog terbuka dan juga mencari solusi yang bersama. Okay, next, Cik Hafizan. Okay, seterusnya adalah perbezaan di antara Malaysia dan negara lain dalam membincangkan isu perundingan dan tawar-menawar. Okay. Perbezaan budaya politik dengan Malaysia yang memiliki sistem demokrasi berparlimen mencerminkan proses rundingan secara lebih terbuka. Okay. Untuk isu ni kami mengupas berkaitan dengan sejarah hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura. Yang boleh diberi contoh perbezaan dalam pendekatan rundingan. Sejarah pemisahan antara kedua-dua negara ini adalah bermula pada tahun 1965. Mungkin telah mencipta dinamik perundingan yang unik. Okay, sebagai contoh, perbincangan berkaitan pembangunan pengurusan kawasan ekonomi Iskandar Malaysia di Johor yang mencerminkan corak perundingan yang tidak terlalu kompleks dan teratur antara Malaysia dan juga Singapura. Okay, seterusnya. Okay, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bagi isu berkaitan ini adalah isu pertindihan wilayah dan hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini semasa era pemerintahan SBY mencerminkan kompleksiti hubungan kedua-dua negara. Perubahan politik dan sosial di Indonesia, kebebasan media yang meningkat dan isu-isu sensitif seperti pada wilayah telah memainkan peranan penting. Antaranya kes ambalat yang menjadi fokus utama yang merumitkan lagi hubungan dan membesarkan perbezaan persepsi antara kedua-dua negara.
Meskipun menghadapi pelbagai cabaran, kerjasama melalui diplomasi dan dialog kekal penting untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua-dua pihak antara Malaysia dan juga Indonesia. Okay, sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.